Scalping ni sebenarnya dia adalah short term kepada. Hello guys, Assalamualaikum, aku Hasnuk. Welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kali ni aku nak explain dekat korang berkenaan dengan time frame. Ini adalah untuk asas forex bab 3, okay? So untuk topik kali ni kita nak kupas berkenaan dengan time frame. So jom kita masuk ke dalam topik. Okay, time frame. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan time frame? Kenapa time frame ni penting sangat? Aku bagi definisi dekat sini. Time frame ni adalah berapa lama masa yang diambil. Okay, kita kecilkan sikit yang ni. Berapa lama masa yang diambil untuk complete sesuatu candle. Untuk episod lepas, kita dah sembang pasal macam mana pembentukan sesuatu candle. Ada OHLC ataupun Open High Low Close. Jadi untuk bab kali ni, aku nak bagi tahu korang macam mana korang nak tahu yang candle tu nak open and dia buat shadow and then dia close dalam masa berapa lama. Okay, baik, korang tengok kat sini aku ada tulis common time frame yang ada di MT4. So kenapa aku buat macam ni? Sebab kita mostly trader ni akan gunakan MT4 as a platform untuk kita trade. Okay, untuk kita buat entry dan sebagainya. Of course lah, sebelum tu korang kena ada account trade dulu. Account trade ni tak kisah korang nak register mana-mana broker pun, janji korang ada platform MT4 untuk korang trade. Okay, ini adalah antara beberapa platform lah. Ada banyak lagi macam C-Trader, MT5. Yang ni aku bagi contoh dekat MT4. Okay, dekat MT4 kita ada beberapa. Contohnya yang pertama, kita ada M1, M5, kita ada M15, M30, H1, H4, Daily, Weekly, Monthly. Jadi dekat sini kita ada 9 kita ada 9 time frame di MT4 yang common lah. Kalau aku buka dekat TradingView ada banyak lagi sebenarnya. Dekat MT5 pun ada banyak lagi. Jadi kita fokuskan kepada 9 ni dulu. Dan apa yang dimasukkan dengan M1, M5, M15 dan sebagainya tu. Jadi korang boleh tengok dekat sini, satu candle bersamaan 1 minit untuk M1. M5 pula satu candle bersamaan 5 minit. M15 satu candle 15 minit. Yang ini pula M30 30 minit. H1 1 jam, H4 4 jam. D1 ataupun daily ni 1 hari. Weekly ataupun W1 ni ataupun weekly ni 1 minggu. Dan monthly adalah 1 bulan. Jadi aku ada buat beberapa kategori dekat tepi ni, korang boleh tengok. First kali kita ada kategori scalping. Okay, kita ada kategori scalping, intraday dan juga swing. Jadi apa function aku bahagikan diorang ni? Apa function aku bahagikan scalping, intraday dan juga swing? Jadi di kalangan trader ada beberapa kategori trader ni yang mana korang boleh buat ni dan korang boleh buat tu juga. Terpulang dekat diri korang masing-masing. Korang boleh scalping, korang boleh intraday, korang boleh swing. Benda ni adalah terpulang dekat diri korang masing-masing. Korang sendiri yang decide berapa lama korang nak hold position tu. Okay, so aku bagi contoh scalping. Kita selalunya scalping. Scalping ni sebenarnya dia adalah short term kepada, aku tulis sikit short term kepada fast in dan fast out. Apa maksud fast in dan fast out ni? Fast in dan fast out di dalam market. Maksudnya kau cepat masuk dalam market dan kau cepat exit kat dalam market. Kau tak perlu nak tunggu setup yang lambat untuk jadi. And then bila dah setup tu jadi, kau dah entry and then kau nak tunggu lama pula benda tu pergi ke TP kau and benda tu bagi kau profit. Okay, so bila scalping kau cepat, fast in fast out. Maksudnya setup tu ambil masa yang sekejap and then kau tak perlu tunggu lama pun untuk benda tu sama ada hit TP ataupun hit SL kau. Benda tu sekejap. Okay, that's why untuk scalping prefer M1 dan juga M5. Okay, jadi untuk intraday ni macam mana guys? Intraday ni dia adalah sejenis orang yang, contoh dia trade pagi ataupun dia entry di pagi hari, kemudian dia close 2-3 jam lepas tu, ataupun mungkin dia close petang ataupun malam tapi di hari yang sama juga. Macam tu. Jadi untuk kategori intraday ni aku letak dia sebagai ada 4: M15, M30, H1 dan juga H4. Sebenarnya H4 ni pun boleh dimasukkan dalam kategori swing, tapi aku letak dia dekat intraday disebabkan kadang-kadang bila kita nak entry yang setup di H1 dan juga M30 ni, kita perlukan H4 sebagai direction untuk kita entry. Contohnya structure market uptrend dekat H4 ataupun structure downtrend dekat H4. Supaya apa? Supaya kita alert long term market tu nak pergi mana. Walaupun kita trade intraday, kadang-kadang market ni dalam satu hari dia dah boleh bertukar arah dah, based on volume ataupun volatility sesuatu market tu, bergantung. Untuk swing pula, swing ni dia terpulang. Ada orang dia suka swing sampai 2-3 minggu. Ada orang suka swing
berbulan-bulan, ada juga yang swing sampai bertahun. Itu kita panggil position. Benda ni selalu berlaku dekat stock market, saham ke ataupun kripto sendiri. Mereka akan hold position bertahun-tahun. Jadi ini adalah antara candle yang boleh digunakan untuk kita swing berbulan ataupun berminggu, tak kisahlah. Contohnya yang pertama kita ada candle daily, weekly dan juga monthly. So sebab apa aku bagi suggestion macam ni? Sebab candle daily ni nak siapkan satu candle tu dia ambil masa 1 hari. Jadi kau nak siapkan 5 candle ambil masa 5 hari. 5 candle belum tentu ada setup lagi. Sama juga dengan weekly guys. Kita tengok weekly satu candle ambil masa 1 minggu. Jadi dalam masa 1 minggu hanya satu candle sahaja yang complete, yang siap. Yang open, high, low, close dia complete. Jadi untuk siapkan 3 batang candle memerlukan masa selama 3 minggu. Jadi terlalu lama. Kalau orang yang jenis nak target swing dan long term target market nak pergi mana, sesuai lah. Sama juga macam monthly. Satu candle ni 1 bulan ambil masa untuk dia complete. Kalau intraday macam aku bagi tahu tadi, dia M15. Dalam masa 15 minit, satu candle siap. M30 dalam masa 30 minit, satu candle siap. Untuk H1 dalam masa 1 jam, satu candle siap. Untuk H4 dalam masa 4 jam, satu candle siap. Bergantung kepada time frame apa yang korang tekan tu. Jadi dekat sini aku dah bagi satu contoh. Kita ambil satu contoh candle H1. Korang kena ambil tahu juga benda ni sebab ini adalah pengetahuan Okey, dalam candle H1 sebenarnya ada beberapa time frame lagi di bawah dia. Contohnya dekat time frame H1 kita ada 2 candle M30. Betul tak? Simple matematik. Dalam 1 jam ada 2,5 jam. Lebih kurang macam tu. So dalam time candle H1 juga ada 4 candle M15. Dalam 1 jam ada 4 kali 15 minit. So dalam candle H1 tetap ada 12 candle M5 dan ada 60 candle M1. Of course lah 1 jam bersamaan dengan 60 minit, betul tak? Jadi ini antara pengetahuan-pengetahuan tak perlu pun nak tahu terlalu detail berapa batang candle ada dalam tu. Sebab benda ni adalah pengetahuan. Cukup korang just tahu je, oh dekat dalam satu candle H1 ni ada lagi beberapa candle di lower time frame. Kita ibaratkan dia sebagai lower time frame. Okay guys, so untuk lower time frame ni aku boleh kategorikan dia macam ni. Kita ambil warna yang okey sikit. Okay, purple macam okey. Okay, baik. Daripada M1 sampailah ke M30, ini adalah lower time frame. Aku ulang sekali lagi. Ini adalah lower time frame. Okay. Lower time frame bermula dengan M30 dan ke bawah, sesuai untuk korang buat scalping. Tadi Nul kata scalping M1 dengan M5 je. Ya, betul. M1 dengan M5 untuk korang entry korang punya position, untuk entry lah, senang cerita untuk entry buy ataupun sell kan. Tapi M15 dan M30 ni boleh diguna pakai untuk korang cari direction market. Kadang kita dah entry dekat M5, takkan 10 pip kita dah nak close, betul tak? Terpulang lah kalau korang memang target 10 pip pun close tak apa. Tapi M15 dan M30 ni pun boleh diguna pakai untuk korang tengok direction market nak pergi ke mana. So bermula daripada H1, okay, bermula daripada H1 sampailah monthly ni, ini yang kita panggil sebagai higher time frame. Okay, higher time frame. So dia ada dua je, lower time frame dengan high time frame. Aku selalu cakap macam ni dekat webinar, dekat kelas ke mana-mana kan, ataupun bila aku bagi signal sekalipun, aku ada cakap, okay, contohlah ada setup dekat time frame H1. Contoh kita ada setup buy dekat time frame H1. Kemudian aku akan cakap kita tunggu dulu apa yang lower time frame buat. Maksudnya kalau dekat lower time frame pun buat setup buy, maksudnya cantik lah untuk kita buy. Sebab kalau korang trade currency ataupun pair, tak apa, dia punya range tu tak besar. Tapi kalau korang trade commodity, contohnya WTI, dia punya range tu besar. So kalau kau entry dekat H1, memang kau senang-senang je akan floating 40, 50, 60 pip. So rugi korang punya capital. Kalau capital korang besar, tak apa. Tapi kalau capital korang just $50, $30, sakit mat. Aku cakap terus terang. Tapi macam aku cakap tadi, kalau korang jumpa setup dekat H1, selalu dengar kan setup dekat H1. So korang tengok dekat lower time frame. Sama juga macam M15. Dia sebenarnya macam ni je. M1 sampai M30 ni just kategori lower time frame. Tapi sebenarnya bila kau dah buka time frame M15, bila aku cakap okay, dah ada setup ni dekat M15, tengok lower time frame dia lah. Maksud lower time frame tu adalah time frame yang lebih rendah daripada time frame M15. So contoh dia M1 dan M5 lah. Kalau aku tengah buka time frame M30 kan, kalau aku tengah buka time frame M30, aku nak tengok apa setup jadi dekat lower time frame. Maksudnya dekat time frame M15, M5 dan juga M1. Sama juga macam daily. Kalau aku dah buka daily, higher time frame, aku nak tengok apa setup yang jadi dekat lower time frame.
Masuk lower time frame adalah time frame yang lebih rendah daripada daily. H4, H1, M30, M15, M5, M1. Itu sahaja. Okey, jadi dekat sini aku dah buka dah MT4. Aku nak tunjuk dekat korang macam mana candle tu terbentuk. Dekat mana nak tengok time frame. Okey, korang boleh tengok aku punya mouse ni. Dekat sini kita ada time frame yang aku bagi tahu tadi. Kalau korang tak ada benda ni kan, korang just right click saja dekat benda ni, nampak yang macam bergerigi-gerigi ni, korang right click. Kalau tak keluar juga kat sini, korang customize je lah. Keluarkan macam tu. Kadang dia tak ada, korang insert je. Tapi selalunya akan ada lah. So sekarang ni kita berada di time frame H1. So dekat sini kita buka kepada time frame H1. Macam aku cakap tadi, bila kita buka time frame H1, maksudnya satu candle ni bersamaan dengan 1 jam. Aku zoom in sikit. Okay, korang tengok latest candle ni. Candle ni dia open. Kita dah belajar kan open kat mana. So aku tunjuk sikit. Open dia dekat sini. Sebab apa? Dia candle bearish. Open kat sini, dia naik sikit, dia turun bawah ni, and then dia close kat mana? Dia close dekat sini. Okay, dia close kat situ. So maksudnya dekat sini dia adalah candle bearish, dan candle bearish ni siap dalam masa 1 jam. Di sebelah dia ni ataupun sebelum dia tu, kita ada satu candle doji. Okay, yang ini kita ada satu candle doji. So macam mana candle doji ni terbentuk? Okay, baik. Okay, candle sebelum doji tu dia close dekat sini tau. Sebab apa? Dia adalah bullish kan. So bila dia close kat sini, next candle tu akan open dekat exactly sama tempat, which is dekat atas. Okay, bila dia open kat atas, dia naik sikit, kemudian dia turun, lepas tu dia naik. Dia close dekat mana? Dia close dekat sini. Dia close kat situ. So itulah menjadikannya doji. Ini pun sama juga, doji. Ini pun doji juga. Alright, tak apa, kita tengok yang ni. Maksudnya doji ni siap dalam masa 1 jam. Macam mana pula kalau kita buka kepada weekly? Okay, ini weekly Okay, dekat weekly ni macam kita tahulah kan, dekat dalam weekly market ni dia open 5 kali seminggu. Maksudnya Isnin hingga Jumaat dia open. So bermaksud dalam masa 1 minggu akan ada 5 candle sahaja. Aku ulang sekali lagi Ada teks tak? Okay, kita teks. 1 minggu ada 5 candle daily. Korang kena ingat. Sebab apa? Market ni dia open Isnin hingga Jumaat. Sabtu dan Ahad dia cuti. Okay, Sabtu dan Ahad dia cuti. So jangan pelik lah kenapa dalam masa 1 minggu ada 5 candle je. Kenapa tak 7 hari? Sebab Sabtu dan Ahad dia cuti. Okay, market ni close. Korang tak boleh trade. Kecuali ada beberapa instrumen lah yang akan open setiap hari. Contohnya macam Bitcoin kan. Okay, so berbalik kepada kita tadi, 1 minggu ada 5 candle. Maksudnya dekat satu candle ni, dia open, dia close, dia buat high, dia buat low dalam masa 1 minggu. Which is 1 minggu ni ada 5 candle daily. Kita cuba tengok aku markingkan macam ni. Okay, dia tak adalah dapat tepat-tepat. So kita buka kepada daily. Korang boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 dekat sini. Maksudnya ada 5 candle daily. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Siap saja 5 candle daily, maka akan siaplah candle weekly. Okay, jadi kita tengok pula dekat M15. Okay, ni aku dah buka M15 Kita delete dulu yang lain tu. So sama juga M15. Satu candle bersamaan dengan 15 minit. Akan ada orang tanya aku, macam mana nak tahu candle ni, contoh M15 macam mana nak tahu dia ni open dan close bila? Kita dah tahu dia ambil masa 15 minit. Tapi bila dia nak close dan dia nak open tu? Okay, korang kena tengok dekat bahagian jam korang. Okay, so macam mana korang nak tahu? First kali korang pergi dekat jam korang. Jangan risau, benda ni kau buka dalam PC pun, kalau kau dah auto set dia memang akan sama je. Okay, 12.20 AM. Korang tengok kat sini. Okay, okay, hari ni hari Selasa, Disember 27. So untuk pengetahuan korang, Disember 26 iaitu Isnin, market close. Sebab apa? Banyak bank yang cuti Isnin. Walaupun hari Isnin, bank cuti juga. Sebab apa? Preparation untuk 2023. Okay, tak apa. Sebab tu korang boleh tengok chart aku ni tak jalan. Walaupun sebenarnya memang patut berjalan, tapi sebab bank cuti, so dia tak berjalan. Okay, baik. So korang tengok tadi 12.20 kan, sekarang 12.21. 12.20 tadi baru saja candle M5 close. Jadi bila candle M50 nak close? Setiap suku jam. Maksudnya setiap suku jam tu, contohlah aku ambil pukul 12 sekarang kan. Pukul 12, next candle M50 akan close 12 suku. 12 suku, open candle baru 12.30. 12.30 close candle lama, open candle baru 12.45. 12.45 close candle lama, open candle baru sampailah ke pukul 1. So macam tu lah dia continue, seterusnya. Sama juga macam H1 setiap 1 jam. Contohnya pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. Dia fix, dia tak berubah Maksudnya tak adalah tiba-tiba H1 dia open pukul 1.05 minit ataupun 1.27. Tak ada. Dia akan pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4. M5 macam biasa setiap 5 minit. So kalau kita ambil pukul 12, 12, 12 5 minit, 12 10 minit, 12
20 minit, contoh. Kalau M1 senang, setiap minit dia akan sentiasa open close setiap minit. Macam mana pula dengan H4? Okey, H4 ni dia akan open sebaik saja market tu open. Contohnya, aku bagi contoh, market selalunya akan open pukul 7 pagi. So daripada pukul 7 pagi sampailah, korang kira dalam 4 jam. Pukul 7 ke pukul 8 1 jam, 8 ke 9 1 jam, 9 ke 10 1 jam, 10 ke 11 1 jam. Jadi pukul 11 ni dia akan close candle H4, dia akan open candle baru. Dan benda tu keep on continue sampailah market close. Market ada juga close walaupun Isnin hingga Jumaat, dia akan close 1 jam. 1 jam dia close. Contoh market open pukul 7. So dia close bila? Pukul 6 pagi keesokan harinya itu. Jadi guys, aku rasa ini je perkongsian aku tentang time frame. Tak perlu korang nak belajar detail-detail sangat pun, sebab macam ni lah time frame yang korang kena tahu. Yang paling penting korang kena tahu candle tu dia open kat mana, dia close kat mana, berdasarkan time frame mana yang korang tengok. Contoh kalau M5 dia open dan close dalam masa 5 minit. Kalau candle H4 dalam masa 4 jam. Candle H1 dalam masa 1 jam. So itulah dia guys, berkenaan dengan time frame. Simple je. Aku harap korang faham. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Paling penting korang share dekat kawan-kawan korang supaya apa, diorang pun dapat belajar sama. And jangan lupa juga korang tekan button notification supaya next video aku post korang alert and korang tengok. Belajar sama-sama, insya-Allah korang akan jadi pandai. Okay, Assalamualaikum, sekian, terima kasih, bye bye.